bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel. Mantap sahabat-sahabat semua. Ultimate sepentas dengan YB Rafizi Ramli. Itu yang menarik untuk kita tonton bersama. Namun apa yang lebih penting dalam ucapan ini, Ultimate tidak menggunakan teks, tidak membaca teks, dan juga misinya jelas. Maksudnya misi adalah manifesto, bukan tidak seperti calon daripada pihak sebelah sana mengatakan ya kena undi dia dulu, kalau dia menang baru dia umumkan manifestonya. Ini apakah haram jada punya calon sebegini rupa? Ya, satu yang mengejutkan kita, tapi tidak kepada calon kita Ultimate di Lembah Jaya ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya mau kita menonton ya ucapan terbaik ya daripada Ultimate, walaupun kali kedua ataupun calon yang baru juga, tetapi gaya ucapannya, pengucapan, pencerahannya itu memang padu terbaik, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita dengar sendiri daripada Ultimate. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum orang-orang Lembah Jaya. Salam perpaduan. Tachiahau. Wanakem. Apa khabar orang-orang Lembah Jaya? Alhamdulillah okey, sihat? Bang, apa khabar bang? Baik, okey. Sebelum saya mulakan, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Syed Ahmad bin Abdul Rahman. Ada orang sini kenal saya sebagai Ultimate. Tapi nak panggil dua-dua pun boleh. Sekarang ni lebih kurang statistik menunjukkan saya ada statistik tau. Aku buat ada data. Lebih kurang 50-50 lah. 50 orang, 50% panggil saya Syed Ahmad, 50% panggil saya Ultimate. Baik. Okey, orang-orang kita ni dekat Nusantara ni, dia adalah orang yang beradab. Dia cakap dia berlapis, dia berkias-kias. Jadi saya nak ceritakan satu cerita ni dengan cara yang berkias kalau boleh. Okey, kita bayangkan satu lautan, ada sekumpulan kapal sedang berlayar. Kapal ni kalau biasanya nama dia armada, bukan sayap apa-apa, bukan, armada. Ada satu armada besar dia. Kan? Armada ni nama dia Malaysia. Dia sedang berlayar menuju satu keadaan yang insya-Allah lebih baik. Okey, dalam armada ni ada lebih kurang 13 bahtera yang besar. Bahtera. Perak, Perlis, Kedah, Selangor. Dan dalam atau di keliling bahtera-bahtera ni masing-masing, dia ada kapal-kapal yang lagi kecil. Bahtera Selangor ni dia ada lebih kurang 56 kapal yang kecil. Dan salah satu kapal tu namanya Lembah Jaya. Kita dalam kapal tu lah. Okey, faham Jadi kita dalam armada, kita ada bahtera, lepas tu kita ada kapal. Jadi kita dalam kapal ni, ada orang-orang dalam kapal ni yang boleh menentukan hala tuju kapal tu nak ke mana. Itu orang ni semua anda semua, pengundi-pengundi. Lebih kurang 62 juta pula. 62,770. Aku dah cakap kan, aku ada data. Baik, alright. Jadi sebagai sebahagian daripada 62,770 orang ni, kita kena tanya, kita nak panggil siapa untuk mengemudi ni? Dia bukan menjadi pemilik kapal tersebut, tak. Dia pekerja, dia ahli khidmat. Dia akan mengemudi kapal tu berdasarkan apa cakap 62,000 orang ni. Dan 62,000 orang ni akan cakap, okey, sekarang ni kita nak sehaluan dengan bahtera Selangor ni best. Kita nak sehaluan. Jadi bahtera kita pun pengemudi akan cakap kepada pengemudi bahtera tu, kita nak follow armada Malaysia ni. Boleh tak kita ikut jalan lain? Boleh. Boleh. Tapi ada satu pepatah yang tak salah saya daripada benua Afrika yang menyatakan kalau anda mahu pergi jauh, kalau anda mahu pergi laju, berlayar seseorang. Senang kan? Kalau anda mahu pergi jauh, berlayar bersama-sama. Jadi kawan-kawan saya semua di Lembah Jaya ini tepuk dada tanya selera. Kita nak sehaluan dengan bahtera kita iaitu Selangor. Pengemudi dia kejap lagi insya-Allah sampai, mantan pengemudi dia. Insya-Allah kita semua doa dia akan jadi pengemudi Selangor seterusnya. Kan? Dan dia mengikut pengemudi bahtera Malaysia ni atau armada Malaysia ni iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim PM kita. Boleh So tanya saya, kita tak ada paksaan. Agama tak ada paksaan, takkan kita nak paksa orang undi, tak ada.
Tiada paksaan dalam mengundi. Kita fikir sendiri. Saya tahu apa yang saya tahu secara keseluruhannya orang-orang di Selangor ni orang-orang yang pandai. Orang-orang yang membuat keputusan apabila dia berdasarkan maklumat yang dia tengok, dia buat keputusan yang rasional. Dia tak ada marah hari ni terus, tak ada. Orang Selangor ni rata-ratanya rasional. Jadi kita biarkan kepada kamu semua. Alhamdulillah, di bawah arahan mantan Menteri Besar kita yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, saya diminta olehnya untuk menjadi penyelaras dekat Dun Lembah Jaya ni. So saya selama 10 bulan, YB Roziah itu dia puji saya sangat. Sebenarnya dia cakap, saya dah kenal satu Lembah Jaya ni. Tak, saya tak kenal. Tapi saya kenal sikit-sikit. Dah touch sikit-sikit. Kan, 10 bulan ni, terus terang cakap hati saya dah ada kat Lembah Jaya ni. Walaupun saya duduk di saya duduk bukan antarabangsa. Saya mengundi, serius, saya duduk bukan antarabangsa. Saya mengundi Azmin 2 kali. Korang nak gelak, korang gelak lah. Korang undian ni Zat lah. Sama lah, lebih kurang. Okey. Jadi terus terang, saya punya hati dah berada di sini dan saya tahu serba sedikit permasalahan di sini. Okey? Macam mana kau tahu? Mungkin saya tipu. Mungkin. Okey, kita lalu tengok. Kampung Bukit Sungai Putih. Masalahnya ada hakisan. Betul tak? Siapa orang duduk pinggir 3 kat sini? Flat dekat pinggir 3. Masalahnya tekanan air. Saya bekerjasama dengan Kak Ida dekat sana. Pergi tanya Kak Ida. Kak Ida call. Syed, air. Ya Kak, saya telefon air Selangor. Itu antara masalahnya. Kan? Lagi satu masalah di Sungai Putih ialah banjir kilap kat situ. Kita dah cuba mendalamkan sungai setengah lagi belum habis. Kita akan cuba setengah lagi. Ada orang tinggal di Taman Kosas tak kat sini? Ada Siapa ingat? Chancellor Court ada Chancellor Court. Chancellor Court ada permasalahan sikit dengan MAGMB. Hari tu saya bersama Persatuan Penduduk Chancellor Court, kita menjumpa COB, Commissioner of Building tak salah saya, di MPAJ untuk cuba menyelesaikan masalah Chancellor Court ni. InsyaAllah boleh. Manakala kat sini pula ada orang tasik tambahan kat sini. Mana? Di Tasik Taman. Saya bekerja sama dengan ahli majlis kat sini, iaitu Encik Engku daripada Parti Amanah dan juga Ketua Kampung, Tok Lan. Antara isu-isu ni adalah kadang-kadang ni premis nak berniaga kita ni disewa kepada orang asing. Dan bila orang asing tu sewa, dia akan cuba menjual atau memberi perkhidmatan dengan lebih murah. Jadi mungkin pada masa pendek, okey lagi, kita dapat benda murah. Tapi jangka masa panjang, macam mana? Macam mana dengan ahli perniagaan orang-orang kita? Ada orang Malaysia ni macam mana? Kan? Tapi kita bincang bersama-sama. Saya bersama satu WhatsApp group ni yang kita panggil sebagai Majlis Tindakan Dun Lembah Jaya. Kita cuba menangankan benda-benda macam ni. Baik, saudara-saudari, kita nak cerita sikit. Alamak, ni dah part yang tak best ni. Kan? Kita sering dikritik, bukan? Kita sering dikritik oleh pihak lawan kita. Aduh, antara kritiknya apa? Kalau kita ni agama Islam akan terancam. Betul ke? Betul ke? Nak saya bagi contoh ke? Saya boleh bagi contoh. Nak saya bagi contoh? Okey, dua hari lepas dekat Masjid Ubudiah, Taman Tasik Tambahan, ada solat jenazah. Solat jenazah. Seorang dia meninggal. Solat jenazah 5 saf. 5 saf bang. Berebut orang nak angkat jenazah. Berebut. Petang. Ni 3 hari lepas bekerja tau. Masa bekerja ada orang berebut. Beberapa hari lepas saya di Surau Sri Baiduri. Ada orang Sri Baiduri hari tu. Kat sini tak ada. Saya di sana untuk semayang Maghrib dan Isyak. Saya kat situ nak nangis. Macam nak nangis bila dia azan. Kenapa? Sebab azannya dilaungkan oleh seorang anak 10 tahun. Siapa tak percaya, saya ada video, boleh datang jumpa saya lepas ni. Terancam ke agama Islam? Tak, video tak kabur. Video clear bang. Video clear, Alhamdulillah. Alhamdulillah, video clear. Aduh. Kan, kalau kita pergi ke tempat seperti Surau Fatimah Az-Zahra, siapa pergi Surau Jumaat Fatimah Az-Zahra? Tak pernah pergi Kalau korang pergi,
Dia ada skrin bukan? Dia tunjuk waktu solat, ceramahnya apa. Ceramah dekat semua dekat Lembah Jaya ni, ceramah agama Islam paling menarik dekat Surah Fatimah Az-Zahra. Dia ada ceramah-ceramah seperti apa? Rangkaian peristiwa peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ganas. Lepas tu dia ada ceramah tentang adab antara kekasih suami dengan isteri. Lepas tu dia ada menyediakan perkhidmatan nak periksa dokumen. Siapa nak kahwin, periksa dokumen. Diberi. Alhamdulillah. So terancam ke tak? Saya tak tahulah. Kalau diorang cakap Islam, agama Islam terancam, dia tak terancam kat sini. Mungkin tempat lain, saya tak tahu. Saya tak tengok tempat lain. Sebab MB call, ultimate, awak jaga Lembah Jaya. Jadi, untuk 10 bulan saya tak tengok luar. Saya tengok Bukit Atas Bangsa pun. Sebagai ketua cabang Ampang ni, ada ahli cabang saya yang merajuk yang duduk Bukit Atas Bangsa. KC, awak lupakan kami. Saya kata bukan. Sebab kita nak, saya ada tugas-tugas saya. MB cakap macam ini. MB memantau saya. Kadang-kadang ada WhatsApp. Okey ke? Perlukan apa-apa ke? MB kita. Dengan banyak-banyak sibuk, dia nak juga pantau. Lembah Jaya ni okey ke? Dia. Jadi, kesimpulannya sekarang, ia tidak terancam untuk kepada saya lah. Jadi saya malam ni sebenarnya, saya cerita panjang-panjang ni, jadi korang merasa tenang. Dan sebenarnya saya datang malam ni untuk merayu 2 benda. Pertama sekali, saya merayu undi kamu semua pada 12 hari bulan 8, insyaAllah. InsyaAllah, tolong undikan calon nombor 1. Baik? Okey. Terima kasih bang. Confirm Okey. Rayuan kedua ni bukan untuk kamu semua. Tapi kalau boleh, janganlah hina sultan kami. Selalu saya aminkan dia kat sembahyang Jumaat dekat Abudiah tu. Kita aminkan dia je. Dia lambang kita. Lambang kita, lambang Selangor ni. Kan? Saya selalu dengar cerita bagaimana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi berjumpa sultan, dia tanya, kenapa awak macam ini? Macam mana? Apa kesan dia terhadap rakyat saya? Dia tanya. So tolonglah, please. Minta maaf, jangan hina. Lagi satu saya nak tambah ialah pesanan saya kepada PAS Pusat untuk PAS Pulau Pinang. Mungkin PAS Pulau Pinang boleh mengambil iktibar daripada PAS Lembah Jaya, sebab PAS Lembah Jaya ni beradab dan berhemah. Bukan macam, tak boleh, you tak boleh, tunggu sini. Tak ada. Kami berjumpa terus terang cakap, salam. Haji, apa khabar? Dah makan? Duduk minum teh, kita okey. So itu keistimewaan Lembah Jaya. Saya cerita tu, jangan cakap saya backing perikatan, bukan. Saya nak cerita istimewanya Lembah Jaya ni. Kita memang macam ini. Tak ada masalah. Kan, geng merah, geng biru pun tak ada masalah. Wesh, bro, jangan macam ni bro. Okay. Baik, sampai situ saja. Saya rasa ada orang lain pun nak bagi ucapan juga. Sekali lagi saya mau merayu kamu semua. Kalau boleh turun undi pada 12 bulan 8 dan insyaAllah kita akan terus jadi Selangor terus kekal dengan namanya iaitu Darul Ihsan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik itu dia sahabat semua. Sekali lagi kita mendengar ucapan daripada calon ya di Lembah Jaya daripada Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan. Tidak lain tidak bukan ya, ultimate sahabat-sahabat semua. Ya, kita boleh nampak bagaimana ya beliau memberikan ucapan spontan ya tanpa membaca teks tanpa menggunakan teks dan sebagainya. Ya, beliau boleh deliver ya message yang mau disampaikan. Jadi inilah calon yang selayaknya ya dipilih oleh rakyat Selangor. Ya, berbeza dengan calon-calon daripada PN ya di negeri Kedah itu yang hanya membaca teks dan membuatkan beliau dikecam, beliau dikritik hebat oleh warganet, rakyat Malaysia dan sebagainya. Jadi rakyat Selangor, anda bertuah sekali lagi mempunyai calon yang begitu baik, yang committed ya di dalam kerjanya untuk membantu rakyat khususnya di Lembah Jaya ini. Jadi pilihan ada di tangan anda. Adakah anda rakyat Selangor, anak-anak muda rakyat Selangor mahu ya mengundi kepada Perikatan Nasional PAS dan bersatu khususnya PAS ya, pemimpin-pemimpin mereka yang kaki derhaka, kaki fitnah, memperlegikan sultan. Jadi adakah calon-calon seperti ini yang harus diangkat menjadi pemimpin di negeri Selangor ini? Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja itu pandangan saya sebentar tadi. Sekiranya anda juga mau memberikan sebarang komen ya berkaitan dengan perkara ini, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat,
komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walan-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Alright, sampai sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Orang Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.